Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Jadi pertama sekali kita kena susunkan data kita ikut tertib. Jadi kita susunkan dulu. Dah susun, sekarang kirakan bilangan data kita. Ada 10 data. Ada satu lagi yang tertinggal. Yang ni 9. Ada 11 data. Okey. Jadi bilangan data ialah 11. Jadi soalan suruh kita carikan julat dan julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Jadi julat kita ambil nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Kita dapat jawapannya 7. Lepas tu julat antara kuartil, kita nak kenal pasti kedudukan kuartil dulu. Kedudukan kuartil ketiga ataupun kuartil pertama cara dia senang saja. Kita ambil bilangan data tambah 1 bahagi 4. Kalau Q3 kita ambil N tambah 1 darab dengan 3/4. Yang ni kita darabkan dengan 1/4 saja ataupun terus bahagikan dengan 4. Jadi 11 tambah 1 bahagi 4 kita dapat 12/4 iaitu jawapannya 3. Maksudnya cerapan ketiga ataupun data ketiga ini ialah Q1. Okey. Lepas tu nak cari Q3, kita gunakan cara yang sama. Kita ambil N tambah 3/4 darabkan dengan N tambah 1. Iaitu 3/4 darab 12. Kita dapat jawapan 9. Maksudnya cerapan ke-9 ialah Q3. Kalau soalan suruh carikan kedudukan Q2 ataupun median tu Q2 lah. Kita gunakan cara yang sama juga. Kita ambil N tambah 1 terus bahagikan dengan 2. 11 tambah 1/2 kita dapat 12/2, jawapannya 6. Maksudnya cerapan ke-6 ini ialah Q2. Jadi dari soalan ni kita boleh nampak Q1 sebenarnya dia terletak pada kedudukan 1/4 bagi semua data kita. Lepas tu Q2 pada kedudukan tengah-tengah. Okey. Dan Q3 pada kedudukan 3/4. Jadi sekarang kalau soalan suruh carikan julat antara kuartil, kita ambil Q3 tolak Q1. Q3 tolak Q1, kita dapat, kita ambil cerapan ke-9 tolak dengan cerapan ke-3.
X yang ke-9 dengan nilai X yang ke-3. Rujuk balik, nilai X yang ke-3 ialah 4 dan nilai X yang ke-9 ialah 7. Jadi kita ambil 7 tolak 4. Kita ambil 7 tolak 4 dan kita dapat jawapannya 3. Soalan B. Sama macam tadi, kita susunkan data kita dulu. Okey. Okey, sekarang kita kirakan bilangan data. 3, 6, 9, 12. Semua sekali kita ada 13 data. 13 data. Jadi, kalau kita nak cari julat, kita ambil X ke 13 tolak dengan X pertama, iaitu 22 tolak dengan 10. Kita dapat jawapannya 12. Julat antara kuartil, kita nak tentukan kedudukan bagi kuartil dulu. Kedudukan Q1, kita ambil 13 tambah 1/4, iaitu 3.5. 3.5 maksudnya dia nilai ini di antara 3 dengan 4. 3.5 mesti di antara 3 dengan 4. Jadi kalau kita nak kirakan Q1 maksudnya antara 3 dengan 4, kita kena cari purata bagi kedua-dua nombor ni. Jadi Q1 kita ambil X ke 4 campur X ke 3 bahagikan dengan 2. Kita ambil purata bagi dua nombor ni. Dan kita akan dapat 13.5. Ini ialah Q1. Kedudukan Q3. Sama juga kita ambil 3/4 darabkan dengan 13 tambah 1. Dan kita dapat 10.5. 10.5 dia terletak antara kedudukan ke-10 dengan 11 kan. Jadi kita ambil purata bagi dua nombor ni. Ini ialah Q3. Jadi Q3 kita ambil kedudukan yang ke-10 campur kedudukan yang ke-11 bahagikan 2. Cari purata dia. Lepas tu kita ambil 19 campur 19 per 2. Dan kita dapat jawapannya 19. Jadi di sini
julat antara kuartil Q3 tolak Q1, kita ambil 19 tolak 13.5 dan kita dapat jawapannya 5.5. Soalan C, susunkan dulu. Okey, ada berapa data? 3, 6, 7, 8. Semua sekali ada 8 data. Sekarang kalau kita nak cari kedudukan Q1, kita ambil 8 tambah 1 bahagi 4. Kita dapat 2.25. 2.25 antara 2 dengan 3. Jadi kedudukan Q1 ialah di sini. Antara cerapan kedua dengan cerapan ketiga. Kita carikan purata bagi dua nombor ini. Jadi Q1 sama dengan 2.3 campur 2.3 per 2. Dan kita dapat 2.3 sebab dua nombor ni sama. Lepas tu kedudukan Q3 kita ambil 3 per 4 darabkan dengan 8 tambah 1. Dan kita dapat jawapannya 6.75 iaitu antara 6 dengan 7. 6 dengan 7. Jadi kita cari Q3 kat sini. Cari purata bagi dua nombor ni. Q3 sama dengan 2.7 campur 2.8 per 2. Dan kita dapat 2.75. Sekarang Q3, julat antara kuartil Q3 tolak Q1, kita ambil 2.75 tolak dengan 2.3. Kita dapat 0.45. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Ini adalah data terkumpul. Jadi kalau untuk data terkumpul, kita kena carikan kekerapan longgokan dulu untuk kenal pasti kedudukan bagi kuartil. Jadi kita boleh buatkan di bawah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan macam mana kita nak cari? Kita ambil 5 kat sini. Okey, yang nilai yang pertama kita ambil terus letakkan di bawah. Okey, 5. Lepas tu 5 campur 10 kita dapat 15. 15 campur 7 kita dapat 22. 22 campur 6 kita dapat 28. 28 campur 3 kita dapat 31. 31 campur 1 kita dapat 32. Jadi nombor-nombor di bawah ni ialah kekerapan longgokan. Okey. So sekarang kita nak cari julat dulu. Untuk soalan A. Soalan A. Julat. Kita ambil nombor yang paling besar. Tolak dengan nombor yang paling kecil. Dapat jawapannya 5. Lepas tu nak carikan julat antara kuartil. Kita kena
carikan Q1 dulu. Kedudukan Q1 kita ambil N iaitu 32 campur 1 bahagi dengan 4 iaitu 33 per 4. 33 per 4 kita dapat 8.25. Maksudnya dia terletak pada kedudukan 8.25 iaitu antara cerapan ke-8 dengan cerapan ke-9. Jadi dari sini kalau kita perhatikan pada kekerapan longgokan, cerapan yang cerapan yang ke-6 hingga cerapan ke-15 semua terletak di sini. Semua nilainya ialah 5. Jadi cerapan yang ke-8 dengan ke-9 tu sama. Nilainya adalah 5. Jadi kita boleh terus buat kesimpulan Q1 sama dengan 5. Sebab cerapan ke-8 sama dengan cerapan ke-9. Okey, lepas tu kita gunakan cara yang sama. Kedudukan Q3 kita ambil 3 per 4 darabkan dengan 32 campur 1. Iaitu 33 darabkan dengan 0.75 kita dapat 24.75. Maksudnya dia di antara cerapan ke-24 dengan cerapan ke-25. Jadi di sini kita boleh perhatikan di sini cerapan ke-24 dengan ke-25 dua-dua terletak di sini. Jadi jawapannya Q3 jawapannya ialah 7. Jadi julat antara kuartil Q3 tolak Q1 kita ambil 7 tolak 5. Jawapannya 2. Soalan B sama juga macam tadi, kita nak carikan kekerapan longgokan dulu. Tuliskan di bawah kekerapan longgokan. Nilai yang pertama kita ambil terus dari kekerapan. Ini kita panggil kekerapan lah. Biasanya kita letakkan simbol F. Kekerapan longgokan biasanya kita letakkan simbol F huruf besar. Okey, kita jumlahkan dia. Kita ambil kekerapan longgokan, kita ambil kekerapan yang pertama iaitu 3. Lepas tu 3 campur 10 kita dapat 13. 13 campur 13 kita dapat 26. 26 campur 4 kita dapat 30. 30 campur 8 kita dapat 38. Dan 38 campur 6 kita dapat 44. Ini adalah kekerapan longgokan. Maksudnya semua sekali kita ada 44 data. Sekarang nak carikan julat. Julat kita ambil nilai yang paling besar iaitu 15 tolak dengan nilai yang paling kecil iaitu 10. Jawapannya 5. Lepas tu kedudukan Q1. Kita ambil 44 campur 1 bahagi dengan 4 iaitu 45 per 4. Kita dapat jawapannya 11.25 iaitu antara cerapan ke-11 dengan cerapan ke-12.
Jadi kita boleh perhatikan di sini, okey. Jerapan ke-11 dengan jerapan ke-12, kedua-duanya terletak di sini. Maksudnya nilainya sama, 11. Jadi kita boleh terus buat kesimpulan Q1 sama dengan 11. Tak payah kira. Kita terus tuliskan jawapan Q1 sama dengan 11. Kedudukan Q3 kita ambil 3/4 darabkan dengan 44 campur 1. Kita dapat jawapannya 33.75, iaitu antara 33 dengan 34. Jadi kita boleh perhatikan sini, okey. Cerapan ke-33 dengan cerapan ke-34 dua-dua terletak di sini, jadi nilainya sama, 14. Jadi kita buat terus kesimpulan Q3 sama dengan 14. Jadi julat antara kuartil kita ambil Q3 tolak Q1, iaitu 14 tolak 11, kita dapat jawapannya 3. Bagi setiap set data berikut, tentukan variance dan sisihan piawai. Okey, pertama sekali kalau kita nak carikan variance, pertama sekali kita nak carikan nilai min dulu. Nilai min, soalan A, nilai min bagi data, kita ambil jumlah data bahagi dengan bilangan data. Iaitu 5 campur 7 campur 6 campur 9 campur 12 campur 10 campur 10 campur 13. Lepas tu bahagi dengan ada berapa data? 3, 6, 8. Semua sekali ada 8 data. Jadi ini kita kira pakai calculator terus lah. (72/8). Dapat jawapannya 9. Jadi min ialah 9. Sekarang kita boleh buat satu jadual. Kolom yang pertama kita letakkan X. Dan kita senaraikan semua data yang kita ada. Lepas tu kita boleh ambil, kita boleh buat kolom yang kedua, iaitu X tolak min. X tolak min. Ataupun kita sebenarnya nak ambil min tolak X pun boleh sebenarnya. Okey. X tolak min. Min ialah 9. Min ialah 9. Kita ambil nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil lah. X tolak min. 5 tolak 9 kita dapat negatif 4. Ini negatif 2. Negatif 3. Lepas tu ini sifar. Ini 3. 1, 1 dan 4. Ini ialah X tolak min. Kolom yang ketiga kita buat X tolak min kuasa 2. X tolak min kuasa 2. Iaitu kita ambil nilai di sini, kita kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan semua nilai di sini. Dan kita dapat ini adalah nilai kuasa 2.
dari sini variance adalah nilai purata bagi semua nombor di sini. Nilai purata bagi semua nombor di sini. Jadi kita boleh tuliskan variance sama dengan sigma x tolak min kuasa 2 per bilangan data. Bilangan data kita ada 8 per 8. Di sini kita jumlahkan bahagian sini dulu. Jumlahkan bahagian sini. Okey. 16 campur 4 campur 9 campur 9 campur 2 campur 16. Kita boleh buatkan catatan kat bawah. Okey. Sigma x tolak min kuasa 2 sama dengan 56. Jadi kita boleh buatkan 56 per 8 di sini. Jadi variance sama dengan 7. Sisihan piawai kita ambil 7. Kita carikan punca kuasa 2 bagi 7. Jawapannya 2.646. Kita ambil 4 angka berarti. 4 angka berarti. Jadi ini adalah jawapan kita. Tadi soalan A kita sudah buat dengan formula ni. Okey, sekarang kita pakai formula yang satu lagi. Kita buat soalan B. Sama juga, kita tak kira kita gunakan cara yang pertama ataupun cara kedua. Yang kalau kita nak carikan variance, langkah yang pertama mestilah kita kena carikan nilai min bagi data. Jadi min, kita ambil jumlah data. Tuliskan formula dulu. Jumlah X kita bahagikan dengan bilangan data. Iaitu 32 campur 40 campur 35 campur 39 campur 44 campur 48 campur 42. Bahagi dengan bilangan data. Semua sekali ada 3, 6 dan 7. Kita ada 7 data. Okey, nilainya 280 per 7. Sama dengan 40. Jadi, sekarang kita nak mula carikan variance. Kita buatkan jadual. Seperti tadi, kolom yang pertama, kita letakkan X dulu dan senaraikan semua data yang kita ada. Ini kolom yang pertama. Kolom yang kedua, kita carikan X kuasa 2.
Okey, lepas tu kita buatkan jumlah di bawah. Sigma X kuasa 2. Jumlah bagi semua nombor ni ialah 1024 campur jadi sekarang kita boleh gunakan formula kita. Variance sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak min kuasa 2. Sigma X kuasa 2 ialah 11374 per bilangan data ialah 7. Kita bahagikan dengan 7 tolak dengan min kuasa 2. 40 kuasa 2. Dan jawapannya ialah 24.86. Sama macam tadi kita ambil 4 angka berti sahaja. Sigma ialah punca kuasa 2 bagi 24.86. Dan kita dapat jawapan 4.9857. Soalan ni, tentukan variance dan sisi hampir awal bagi taburan ni. Jadi untuk soalan ni sama juga kita kena carikan min dulu. Ini adalah jadual bagi satu data terkumpul. Jadi kita boleh tuliskan semula jadual ni. Kita gunakan jadual menegak. Buat jadual X. Kolom yang pertama kita letakkan X Dan kita senaraikan semua X yang kita ada. Sifar 1, 2, 3 dan 4. Dan kolom yang kedua kita senaraikan semua kekerapan yang kita ada, iaitu F. Kekerapan 3, 5, 6, 5, 1. Ini adalah F. Dan kita boleh carikan jumlah di bawah. Sigma Fx. Okey, kita ambil F kali X dulu. F kali X dulu. Ataupun ini nanti. Okey. Sifar 1 kali 5, 5. Ini adalah Fx. Dan sigma Fx sama dengan, ataupun kita boleh letakkan di sini jumlah. Okey, jumlah bagi Fx, kita ambil 5 campur 12 campur 15 campur 4. Nilainya 36.
Ini kolom yang ketiga. Kolom yang keempat, kita cari X kuasa 2. X kuasa 2, kita ambil nilai-nilai di sini, kuasa 2 kan. 0 kuasa 2 dapat 0. 1 kuasa 2, 1. Dan jumlah bagi X kuasa 2. Ialah 30. Tapi ini kalau kita tak cari pun tak apa sebenarnya. Sebab ini tak, kita tak, memang nombor ni kita tak pakai dalam pengiraan kita. Okey, yang 30 ni memang kita tak pakai. Nak tulis pun tak apa. Kolom yang keempat kita nak cari ialah fx kuasa 2. Fx kuasa 2. Maksudnya kita ambil nilai di sini untuk kuasa 2 kan. Kita ambil nilai di sini darabkan dengan nilai di sini. Okey, f kali x kuasa 2. F kali x kuasa 2. Jadi 3 kali sifar dapat sifar. 5 kali 1, 5. 6 kali 4, 24. 5 kali 9, 45. 1 kali 16, 16. Dan kita carikan sigma X kuasa 2 di sini. Okey, iaitu 5 campur 24 campur 45 campur 16. Dan kita dapat jawapannya 90. Dan sekarang kita boleh kirakan variance. Variance, formula dia ialah sigma fx kuasa 2 per n tolak dengan min kuasa 2. Tapi sekarang kita belum cari min lagi kan. Kita boleh gunakan formula bagi min. Kita tukarkan min ini jadi sigma fx per n. Okey. Jadi kita boleh ubah suaikan ni, tukarkan jadi sigma fx per n kuasa 2. Jadi sigma fx kuasa 2 ialah 90. Kita ambil sini per bilangan data. Bilangan data kita ambil sini. Okey, jumlah data sini. Semua sekali ada 20 orang. Ataupun soalan sini pun adalah 20 orang. Kita ambil terus di sini. Per 20 tolak sigma fx 36 per 20 kuasa 2. Dan kita dapat jawapan 1.26. Sigma sama dengan punca kuasa 2 bagi 1.26. Dan kita dapat jawapan 1.122.